Hai, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang manifestasi akal budi masyarakat Melayu dalam karya puisi tradisional. Okey, tajuk ini merupakan tajuk ketiga yang terdapat dalam kod subjek BMMB 1104 iaitu subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Sebelum kami mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk 3, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Nur Fatihah. Yang kedua, Wan Muhammad Hakimi. Dan yang ketiga, Syazwana Huda. Pengenalan. Puisi tradisional merupakan satu elemen yang sangat penting bagi mengemukakan pemikiran dan akal budi orang Melayu sejak dahulu lagi. Akal budi ini mencerminkan perbuatan, pemikiran dan sikap seseorang manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan yang diterjemahkan dalam bentuk karya seni, terutamanya karya seni sastera. Manakala masyarakat, menurut Said Ismail bin Said Mustafa dan Ahmad Subki bin Miskon, mereka menjelaskan bahawa masyarakat ini sebagai sebuah kelompok besar manusia yang saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya tertentu dan mempunyai matlamat yang sama. Seterusnya, manifestasi akal budi. Manifestasi akal budi ini mempunyai 4 aspek yang utama. Pertama, pemikiran, pertuturan, perlakuan dan gaya hidup. Pemikiran ini merupakan satu proses menggunakan minda untuk mencari makna dan memahami sesuatu dengan cara meneroka pelbagai kemungkinan idea dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat sesuatu keputusan dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pertuturan. Pertuturan masyarakat Melayu ini boleh dilihat melalui kesantunan. Menurut Kamus Dewan 1984, santun bermaksud halus budi bahasa dan berbudi pekerti. Yang mana penutur akan berusaha untuk menghindari konflik antara penutur dengan pendengar dalam proses komunikasi. Masyarakat Melayu kita amat terkenal dengan kehalusan budi bahasanya. Seterusnya, manifestasi akal budi yang ketiga iaitu perlakuan. Akal budi masyarakat Melayu juga dapat dilihat melalui perlakuan seharian. Menurut Kamus Dewan tahun 1984, perlakuan boleh ditafsirkan sebagai perbuatan. Dalam kehidupan seharian, masyarakat Melayu dikategorikan sebagai sebuah masyarakat yang kaya dengan tingkah laku yang berhemah dan baik. Misalnya dalam adat melayan tetamu, masyarakat Melayu sangat mengutamakan dan mendahulukan tetamu dalam pelbagai hal walaupun mereka ini sibuk dengan urusan diri sendiri. Manifestasi akal budi yang terakhir, aspek yang terakhir ialah gaya hidup. Menurut sumber Kamus Dewan 1984, gaya hidup ini bermaksud cara seseorang individu atau kumpulan menjalani kehidupan kemampuan seperti mewah, sederhana dan sebagainya. Manakala kehidupan ini didefinisikan sebagai perihal hidup. Dalam konteks gaya hidup ini, akal budi boleh dilihat dalam kehidupan seharian seperti agama serta kepercayaan, adat istiadat, kesenian, sistem kekeluargaan dan pengamalan nilai-nilai murni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Hakimi dari kelas Bahasa Melayu 4 akan membincangkan akal budi yang pertama dalam bab yang ketiga, iaitu akal budi dalam pantun. Jadi, pantun menurut Zabar merupakan kaedah rangkapan yang tertua dan asalnya kepunyaan masyarakat Melayu. Ia juga merupakan manifestasi terbaik seni sastera orang Melayu kerana ia sering digunakan untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan. Hal ini demikian kerana orang kita sebelum pandai bersurat menyurat, mereka telah pandai berpantun dan sudah biasa berbalas-balas pantun sesama mereka. Jadi pantun mempunyai 7 jenis. Yang pertama, pantun 2 rangkap, pantun 4 rangkap, pantun 6 rangkap,
8 rangkap, 10 rangkap, 12 rangkap dan pantun berkait. Ada 7 ya. Okey, dan setiap pantun mempunyai 2 unsur yang penting, iaitu pembayan maksud dan maksud. Saya pasti ada yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan pembayan maksud? Jadi, pembayan maksud ni macam ni lah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, berikut merupakan contoh pantun yang dapat saya berikan. Okey, saya akan baca terlebih dahulu. Puas sudah menanam ubi, nanas juga dipandang orang. Puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Jadi, pembayan maksud adalah 2 baris pertama dalam pantun tersebut. Jadi, di sini adalah puas sudah menanam ubi dan nanas juga dipandang orang. Fungsinya adalah untuk membayangkan apa yang akan berlaku pada 2 baris terakhir, iaitu puas sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Jadi, pembayang yang baik tidak boleh lari dari makna dan suasana dalam maksud. Jadi di sini ia membawa maksud nanas, yang mana dia berbau harum dan berwarna kuning isinya, yang mampu menarik minat ataupun perhatian sasaran untuk memilikinya. Hal ini berbeza dengan ubi, yang mana sikapnya yang tidak menonjol meskipun dia berisi tetapi tertanam di dalam tanah. Jadi pantun ini mendidik masyarakat supaya tidak menilai seseorang itu berdasarkan wang ringgit, namun harus menilai seseorang itu daripada budi pekertinya. Okey. Seterusnya, T. Effendi pada tahun 2005 menyatakan kekayaan pantun terletak pada pembayang yang mengangkat alam sebagai manifestasi masyarakat Melayu. Pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan kepribadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Jadi kalau kita lihat mana-mana pantun, sama ada 2 rangkap ataupun 4 ataupun seterusnya, biasanya akan mempunyai unsur-unsur alam sekitar seperti tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Jadi kenapa sedemikian? Kerana pada zaman nenek moyang kita dahulu, orang Melayu kita sangat rapat dengan alam sekitar sebelum kedatangan Islam, seperti menyembah pokok, menyembah gajah dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan unsur-unsur alam sekitar dalam pantun mereka. Selepas kita mempelajari takrifan ataupun pengenalan tentang pantun, jadi marilah kita menelusuri peranan pantun. Jadi peranan pantun yang saya dapati adalah yang pertama, berfungsi ataupun berperanan sebagai lagu. Saya yakin kebanyakan daripada kita pernah mendengar pantun ini pada waktu kecil. Okey, mari saya baca. Buai laju-laju sampai pohon senang, apa dalam baju sekuntum bunga Cina. Tepuk sikit. Okey, mesti ada yang tak kenal ataupun kita fikir bunga Cina ni macam mana ya. Okey, itu ada gambar saya letakkan. Bukan saya saja saya letak ya. Okey, sila dah lihat. Peranan pantun yang kedua adalah sebagai alat permainan. Contohnya, ngit-ngit buku benang, siapa kalah cari tunang. Bendul dalam semak, lembu mandul banyak lemak. Tu dia bahang. Jadi antara contoh lain yang dapat kita lihat adalah dalam cerita kartun Upin Ipin yang biasanya melalui Jarjit Singh the Great. Jadi biasanya kita pernah dengar 2-3 kucing berlari mana nak sama dengan si kucing belang, sekian-sekian. Jadi itu merupakan pantun sebagai alat permainan, kerana sebagai hiburan dan untuk bersukaria. Saya pasti kita semua tertunggu-tunggu dan berasa kagum apabila Jarjit berkata ataupun berpantun. Peranan pantun yang ketiga adalah sebagai alatan perasaan.
Harun Makiah pada tahun 1989 dalam kajian beliau menyebutkan bahawa 75% pantun Melayu ialah pantun Cina. Bukan. Pantun cinta. Jadi antara cabang-cabang perasaan tersebut adalah yang pertama, kasih sayang. Contoh, pokok jelutong, getah jelutun, buat getah, burung merpati, abang berpantun, adik berpantun, dalam pantun mengikat hati. Okey, alatan perasaan yang kedua adalah sebagai strategi. Lembut lemah sisi beban, terendak ikan letak di payah, lemak lemah sirih digenggam, hendak diujuk emak nada. Jadi strategi ni biasanya, mengapa strategi? Kerana apabila contoh, saya bagi contoh, kita nak mengorak anak perempuan makcik kantin, tetapi makcik kantin tu ada dekat situ, jadi kita tidak boleh secara langsung mengorak anak makcik kantin, tapi kita boleh berkias ataupun bermain di tepi-tepian. Jadi inilah fungsi pantun sebagai strategi untuk melepaskan perasaan. Yang seterusnya, pantun sebagai alat perpisahan. Pagar ada bertemu tidak, buah segamat di dalam peti, berpandang ada bertemu tidak, rasa kiamat di dalam hati. Jadi biasanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan tersebut telah memusnahkan segala kenangan, umpama memusnahkan ataupun menghancurkan segala kenangan ataupun memori. Jadi pantun digunakan untuk meluahkan ataupun mengucapkan perasaan tersebut. Yang terakhir adalah pantun sebagai alat untuk meluahkan rasa kecil hati dan merajuk. Masak sudah asam payah, tidak boleh dijolok lagi. Rosak sudah badan saya, tidak boleh dipujuk lagi. Jadi biasanya kalau dalam hubungan biasanya berlaku salah faham lah, dan menyebabkan salah seorang itu merajuk ataupun kecil hati. Jadi kalau kita nak bagi petunjuk yang kita ni merajuk dengan seseorang ke, tak kira lelaki ke perempuan, kita boleh bagi kepada Pak Awal ataupun Mak Awal kita, try lah, cubalah untuk berpantun. Guna pantun saya ni. Mana tahu dia bagi hadiah terus ke. Okey, peranan pantun yang keempat, sebagai wadah atau saluran untuk adat. Ada sirih, ada pinang, nantikan gambir dengan kapur. Sudah dipilih, sudah dipinang, hanya menanti ijab kabul. Jadi seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi, yang mana kita bangsa Melayu mempunyai banyak adat, kebudayaan, kesenian kita. Jadi pantun juga dipertuturkan ketika zaman nenek moyang kita. Jadi sudah pasti diselitkan juga undang-undang ataupun adat ataupun kesenian kebudayaan kita dalam pantun. Peranan pantun yang kelima adalah sebagai nasihat. Ada kacang tumbuh di akar, akar menyangkut bawah titian. Carilah akal, fikir-fikir, janganlah menyesal di kemudian. Jadi pantun nasihat ni biasanya disampaikan oleh orang tua berdasarkan pengalaman hidup mereka, dan dia juga amat penting dan berguna dalam kehidupan seseorang. Dan pantun nasihat ni juga boleh digunakan pada prinsip agama, demi kemaslahatan ataupun kemakmuran generasi yang akan datang. Peranan terakhir pantun adalah sebagai hiburan. Hiburan di sini berupa nyanyian, ujaran, pemerian, dialog dan hikayat. Jadi kita mungkin pernah dengar beberapa pantun yang didengarkan ataupun disebut dalam suatu nyanyian ataupun acara. Okey, sebagai contoh Boria, okey, dan yang paling terkenal adalah Dikir Barat. Jadi Dikir Barat
Saya rasa kebanyakan daripada kita ada pernah mendengar pantun dalam fikir barat. Jadi itu merupakan salah satu contoh pantun dalam hiburan. Jadi sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, manifestasi akal budi dalam syair. Syair merupakan sejenis puisi yang berlagu dan juga merupakan sejenis puisi Melayu lama yang berrangkap. Syair merupakan bentuk puisi tradisional ciptaan dan kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Parsi. Menurut Zabah, mendakwa bahawa syair berasal daripada perkataan syair yang membawa maksud, perasaan serta pengenalan dengan panca indera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik. Seterusnya, mari kita lanjutkan pembentangan ini dengan ciri-ciri syair. Yang pertama, syair terdiri daripada 4 baris, di mana syair dapat terdiri daripada beberapa bait yang sesuai mengikut keinginan penyair. Tetapi pada setiap bait terdiri daripada 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri 4 hingga 6 patah perkataan. Maksudnya, setiap baris syair tidak melebihi 6 patah perkataan. Bukan itu sahaja, ciri-ciri syair juga berisi cerita atau pesan, di mana syair biasanya berisi tentang sesebuah cerita atau kisah yang mengandungi unsur mitos, sejarah, agama atau rekaan belaka. Ciri-ciri syair lainnya adalah memiliki rima atau akhiran A tiap barisnya. Ini berbeza dengan ciri pantun yang memiliki rima AB. Akhir sekali, semua baris syair memiliki isi. Hal ini bermaksud setiap perkataannya memiliki inti dan terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Selanjutnya, fungsi-fungsi syair. Yang pertama ialah syair berfungsi sebagai media pengajaran melalui cerita yang ada di dalam syair. Contohnya dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran yang dapat menjadi ia sebagai satu nasihat atau teguran kepada masyarakat. Selain itu, syair berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan. Contohnya, syair akan dinyanyikan atau dilagukan dalam upacara-upacara seperti malam kebudayaan. Yang ketiga, syair dijadikan sebagai hiburan, di mana syair dilagukan dalam majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan. Seloka bermaksud puisi Melayu bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rakam, jumlah baris sama ada mempunyai irama atau tidak. Istilah seloka ini berasal dari perkataan Sanskrit iaitu shloka yang bermaksud berseloroh, berjenaka atau menyindir. Seloka mula berkembang di alam Melayu semasa kedatangan agama Hindu di Asia Tenggara. Seterusnya, ciri-ciri seloka. Yang pertama ialah karangan berangkat yang memakai pertentangan bunyi rima iaitu hujung yang bebas. Bukan itu sahaja, seloka mengandungi unsur jenaka atau gurau senda serta kritikan tingkah laku. Namun isi dan mesejnya syarat dengan sindiran yang berguna untuk menjadikan ia pengajaran dan teladan untuk pendengar dan pembaca. Ciri-ciri yang ketiga ialah bebas dari segi rima. Hal ini bermaksud rima akhirnya dalam serangkat tidak tetap. Selain itu, ciri lain seloka ialah seloka terbahagi kepada dua, iaitu unit pembayang yang dikenali sebagai induk kalimat, manakala unit maksud sebagai anak kalimat. Ciri seloka yang terakhir ialah isi seloka yang syarat dengan pengajaran dan nasihat, walaupun disampaikan nada yang berbentuk menyindir atau mengejek. Selanjutnya, fungsi-fungsi seloka. Yang pertama ialah seloka digunakan untuk mengkritik
sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran untuk menyediakan seseorang atas perbuatannya yang kurang baik. Bukan itu sahaja, seloka berfungsi menilai individu yang bersikap mengutamakan orang lain. Contohnya seloka Pak Pandey yang menceritakan seseorang yang bersikap mengutamakan orang lain. Hal ini akan merugikan diri dan keluarga. Fungsi seloka yang terakhir ialah seloka sebagai pengajaran ataupun panduan bagi anggota keluarga. Seperti mana dalam seloka Pak Pandey yang penuh dengan nasihat dan pengajaran. Akhir sekali ialah akal budi dalam gurindam. Sebenarnya kita mengetahui tentang lebih lanjut lagi tentang akal budi yang terdapat dalam gurindam adalah lebih baik jika kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan gurindam. Baiklah, gurindam ini merupakan suatu bentuk puisi Melayu tradisional yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui gurindamnya iaitu Gurindam 12 yang dikarang beliau pada tahun 1846. Selain itu, menurut Kamus Dewan 1984, gurindam ini ialah sebuah puisi yang terdiri daripada 2 baris dan berisi dengan pelbagai pengajaran. Manakala Zakbah 1965 menjelaskan bahawa gurindam ini sebagai sebuah syair yang melarat yang tetap sukatan atau rangkapnya. Isi gurindam ini mengandungi fikiran yang bernas dengan bahasa yang riang dan dinyanyikan. Gurindam ini dikatakan berasal daripada bahasa Tamil iaitu iradam atau kirandam yang bermaksud puisi secara terbuka dan mengutarakan idea yang saling lengkap melengkapi serta merupakan petua, nasihat dan pengajaran. Bentuk-bentuk gurindam pula yang pertama terikat, yang mana gurindam ini terdiri daripada 2 baris serangkap dan mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan. Rima akhir mestilah memerlukan beberapa rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea. Isi gurindam ini boleh mengandungi nasihat, pengajaran, kebenaran serta pernyataan perasaan cinta. Jika disebut kedua baris akan menjadi ayat majmuk, tapi jika dipisah, ayat pertama akan menjadi sebab dan ayat kedua akan menjadi akibat. Berikut merupakan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, pasal yang pertama. Akal budi pada pasal 1 ini, pengarang menjelaskan kepada pembaca jika hidup tidak mengenal agama yakni Tuhan, maka hidupnya sia-sia tanpa ada tujuan, manakala yang 4 berkait itu berkait dengan ajaran tasawuf iaitu syariat, makrifat dan hakikat. Seterusnya, apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu pasti akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dunia sebagai tempat untuk mengumpul pahala supaya dapat ke syurganya. Namun ramai dalam kalangan umatnya yang terpedaya dengan nikmat dunia. Hakikatnya, kita sebagai hamba perlu mengenal tujuan hidup, kerana hidup di dunia ini hanyalah sesaat sahaja, sedangkan tempat kembali yang kekal ialah di alam akhirat. Seterusnya, akal budi yang terdapat dalam rangka ini ialah dalam kehidupan dunia, kita mesti mengetahui hakikat diri kita sebagai hamba. Sesiapa yang mengetahui dirinya serta kekurangan, pastilah memerlukan Allah yang Maha Berkuasa dalam menentukan kehidupan di dunia dan kejayaan di akhirat. Selain itu, kita perlu mengenal dunia yang bersifat sementara atau fana supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dunia. Oleh itu, hakikat sebenar kehidupan ini menjadikan dunia sebagai jambatan kehidupan di akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Perbincangan akal budi masyarakat Melayu ini juga boleh dilihat dalam konteks falsafah dan pemikiran. Falsafah ini bermaksud cinta kepada ilmu dan kebenaran, mempunyai ciri-ciri pemikiran yang tertinggi dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Menurut Manasikana 1996, falsafah ini ialah suatu kesenian berfikir yang waras, bernas dan mendalam. Secara keseluruhannya, falsafah ini bermaksud memikirkan sesuatu dengan cara mendalam dan membincangkan sesuatu perkara dengan cara terperinci untuk mendapatkan jawapan yang benar dan
negara. Falsafah yang terkandung dalam karya Gurindam 12 ini membincang persoalan kehidupan manusia, sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Antara persoalan yang terkandung dalam puisi tersebut ialah perkara yang berkaitan akidah dan tasawuf, syariat, rukun Islam, kepentingan menjaga akhlak serta konsep pemerintahan. Setiap pasal yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini berupaya menyentuh kesedaran dalam jiwa masyarakat serta dapat memainkan peranan penting bagi membentuk nilai kepribadian insan yang mulia berlandaskan syariat Islam. Nilai-nilai Islam yang disusun dan digarap dalam Gurindam 12 ini secara tidak langsung mencerminkan diri setiap insan. Sebagai contoh, insan yang memiliki kualiti serta jati diri yang sempurna. Terdapat 5 bidang falsafah dalam Gurindam 12 ini. Yang pertama, etika, metafizik, sosial, politik dan juga logik. Etika ni adalah satu pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Semua pasal yang terdapat dalam Gurindam 12 ini menekankan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Contohnya anda boleh tengok dekat sini. Seterusnya, yang kedua, metafizik. Metafizik ini adalah tentang pemikiran tentang kewujudan dan keberadaan. Gurindam 12 ada menyatakan tentang kewujudan Allah SWT, akhirat, syaitan, balasan, dosa dan sebagainya. Hal ini dalam pandangan manusia tidak dapat dilihat, tetapi sememangnya wujud dan pengarangnya yakin akan perkara-perkara tersebut ada dan benar. Yang ketiga ialah sosial. Sosial ni adalah gambaran tentang kehidupan realiti manusia yang konseptual. Penyair banyak memperlihatkan aspek ini dalam Gurindam ini, iaitu tentang menjaga adab dan bersosial. Yang keempat, politik. Falsafah dalam bidang politik ialah aplikasi dan tujuan dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Raja Ali Haji dalam Gurindamnya ada menyentuh tentang hal politik, iaitu tentang tanggungjawab pemerintah. Yang kelima dan yang terakhir ialah logik. Logik ini adalah pemikiran rasional yang berdasarkan takbulan dan sebab musabab. Gurindam ini juga memperlihatkan bahawa perkara yang terkandung dalamnya semua bersifat rasional, berdasarkan takbulan dan ada menyatakan sebab musababnya. Seterusnya, antara pemikiran yang terdapat dalam Gurindam 12 ini ialah pesanan terhadap pendengar dan pembaca ke arah kebaikan, iaitu mengingatkan pendengar atau pembaca tentang rukun Islam dan akibat tidak melaksanakannya, kepentingan menjaga anggota badan daripada berbuat maksiat akibat tidak menjaga tingkah laku, panduan tentang cara mengenali orang, perihal tentang kewujudan dan perlakuan syaitan, perihal tentang adab antara anak dan ibu dan sebaliknya, serta tentang peranan raja dan pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam Gurindam 12 ini juga, Raja Ali Haji mengajar dan mengajak manusia agar berbuat kebaikan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan pendengar yang ditujukan dalam Gurindam ini adalah secara menyeluruh, iaitu daripada golongan atasan, iaitu raja, hinggalah kepada golongan rakyat bawahan, iaitu hamba. Gurindam merupakan sebuah puisi Melayu lama yang tidak tentu bentuknya, sama ada terikat ataupun tidak. Lazimnya beberapa rangkap Gurindam diperlukan untuk melengkapkan satu keseluruhan idea. Namun begitu, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini merupakan satu karya yang sangat indah. Hal ini kerana karya tersebut mempamerkan ilmu falsafah yang tinggi, memperlihatkan pemikiran pengarangnya yang merupakan seorang ilmuwan dan ulama, serta menonjolkan nilai kepengarangan dan aspek estetikanya. Gurindam 12 ini juga bukan hanya sekadar gurindam yang dinyanyikan sebagai alat hiburan masyarakat zaman dahulu, tetapi gurindam ini juga sebagai sebuah peringatan dan pesanan untuk semua manusia yang mendengarnya agar mengambil iktibar dan pedoman terhadap isi dan mesej yang hendak disampaikan melalui gurindam tersebut. Saya rasa setakat itu saja tentang manifestasi akal budi masyarakat Melayu yang terdapat dalam karya puisi tradisional. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar.